Pagi itu, saat semua masih terlelap, 3 orang perempuan melangkah perlahan. Mereka membawa duka, membawa kenangan, dan juga membawa pertanyaan yang belum terjawab tentang sebuah kubur yang menyimpan rahasia terbesar sepanjang zaman. Mereka tahu tentang salib. Mereka tahu tentang darah dan penderitaan. Namun pagi ini, mereka akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Kubur yang mereka datangi bukan lagi tempat kematian, melainkan awal dari pengharapan. Di sanalah, di tengah keheningan dan batu yang telah terguling, cerita tidak berakhir. Cerita justru dimulai. Jadi, ini kubur tempatnya Yesus dibaringkan ya? Iya benar Lydia, disinilah tempat tubuhnya diletakkan setelah kejadian penyalipan itu. Ya, aku ingat dengan benar waktu itu ada batu besar yang menutup rapat kubur Yesus. Tapi sekarang kamu lihat, Kosong. Mengapa kuburnya kosong? Kemanakah tubuhnya? Inilah yang selalu bikin aku berdebar ketika aku menceritakan kembali kisah ini. Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. ya Salome benar sekali. Kami pikir waktu Tuhan Yesus disalib itu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata salib itu bukan akhir dari segalanya. Iya benar, ini penggenapan janji Maria. Kubur ini kosong sebab dia telah hidup. Ya, harapan yang kami kira sudah mati kini bangkit bersama dengan Dia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Karena ku tahu dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kubur itu tetap kosong sampai hari ini. Bukan karena tubuhnya hilang, melainkan karena maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pengharapan yang hidup bagi kita hari ini. Karena Dia hidup, air mata diubah menjadi sukacita. Ketakutan diubah menjadi iman. Dan kematian tidak lagi menjadi akhir.
Pergilah dan wartakanlah kabar ini. Yesus telah bangkit. Dia hidup sampai selama-lamanya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Selamat Paskah. Puji syukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang dan kumpul kembali di tempat ini untuk boleh merayakan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Drama musikal yang baru saja kita saksikan Bapak Ibu Saudara mengingatkan bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kebangkitannya menjadi bukti kasih dan pengharapan bagi kita semua. Maka oleh karena itu pada saat ini mari kita datang dengan hati yang penuh syukur. Kita mau menyembah dan memuliakan Dia yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini lilin Kristus akan dinyalakan. Pada hari Paskah ini kita bersaksi Kristus Yesus Tuhan kita telah bangkit. Dan lilin ini melambangkan terang Kristus yang menerangi akan hidup kita. Dan kiranya boleh memimpin, menuntun perjalanan kita di dalam seluruh kebenarannya. Marilah sambut akan sang terang hidup, terang dunia, Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari saya mengajak jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mendengarkan panggilan ibadahnya. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bacaan bertanggapan. Yesus Kristus bangkit, Yesus Kristus hidup selamanya. Ya, Yesus Kristus bangkit, Yesus Kristus hidup, terpujilah Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan kita yang sudah bangkit dan hidup selamanya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya memberikan pengharapan yang hidup, menghapus ketakutan dan menjamin akan masa depan. Karena Dia hidup, kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, melainkan kita dipenuhi oleh iman dan sukacita. Mari saat ini kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau katakan bahwa sebab Dia hidup, kita mempunyai pengharapan yang pasti. Karena harapan kita tidak pernah sia-sia sebab Dia hidup. Mari bersama kita memuji, memuliakan Dia. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup.
mati tebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Tak gentar, ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Kami datang mau memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak dimuliakan dan diagungkan. Oh God, we want to worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. We worship You. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. Be glorified and magnified, God. Glorified and magnified. Oh God, we worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena perbuatan-Mu yang ajaib kepada setiap bangsa di dalam setiap umat manusia ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami menyembah dan meninggikan Engkau, Allah yang menang atas maut. Kami bersyukur karena Engkau hidup ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau menang dan menebus setiap kami. Dan kami merayakannya pada hari ini. Hari kemenangan-Mu, hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah pada hari ini setiap hati kami hanya tertuju kepada Engkau Allah yang hidup, yang menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami menyadari betapa kami juga orang-orang yang berdosa di hadapan Engkau. Ya Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh memuji, menyembah Engkau, pada saat ini ya Tuhan,
Selidikilah hati kami satu persatu. Biarlah setiap kami menyadari dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau telah bangkit dan menang. Namun ada kalanya ya Tuhan, kami hidup seolah-olah Engkau tidak bangkit. Kami hidup di dalam ketakutan, kami hidup di dalam kekhawatiran, dan kami tidak hidup seturut Injil-Mu ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan, ketakutan-ketakutan kami, kegelisahan kami melemahkan iman kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah kami boleh menjadi penurut Allah yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon juga pengampunan-Mu itu lagi. Dan kami ingin hidup di dalam anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah setiap perbuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Oleh darah anak dombanya yaitu Yesus Kristus, kita telah ditebus, dibebaskan dari dosa, dan bahkan dipulihkan menjadi anak-anaknya. Itu semua bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, melainkan oleh karena anugerahnya. Mari dengan hati yang penuh syukur dan iman, kita nyatakan kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Mari bersama kita naikkan pujian. Oleh darah anak dombanya, maka kita telah ditebus dan diselamatkan olehnya. Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari bersama kita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita semua Bapak Ibu Saudara, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama hari ini kita rayakan
rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus. Dia bangkit bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Mari bersama Bapak Saudara bersuka cita kita rayakan kemenangan Kristus atas maut. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari bersama Bapak Ibu, bersama gereja di seluruh muka bumi dan sepanjang abad. Bersama kita akan mengikrarkan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang akan dimulai terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu juga bersuka cita merayakan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah pada saat ini Bapak Ibu Saudara, mereka akan mempersembahkan sebuah tarian sebagai ungkapan kasih dan syukur mereka kepada Tuhan. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pujian dari Komisi Pemuda. Biarlah tarian dan persembahan pujian dipersembahkan kepada Tuhan. Nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sambut anak-anak sekolah minggu kita.
salib terpanjang, darah tercurah. Tubuhnya hancur demi cinta untuk dunia yang terluka. 3 hari gelap menyelimuti, harapan seakan mati. Namun kuasa kasih sejati menembus malam, bawa cahaya pagi. Dia hidup selamanya, maut tak lagi berkuasa. Kubur kosong berseru, Sang Raja bangkit, Yesus Tuhanku. Dia menang, kasih-Nya nyata dalam hidupku selamanya. Dia hidup dan aku pun hidup. Tak ada cinta seagung ini, menangisnya ubah tangisku jadi puji. Setiap lukanya menyembuhkanku, ku hidup oleh kasih yang tak berlalu. Dia hidup selamanya, maut tak lagi berkuasa. Kubur kosong berseru, Sang Raja bangkit, Yesus Tuhanku. Dia menang, kasih-Nya nyata dalam hidupku selamanya. Dia hidup dan aku pun hidup. Tak ada cinta seagung ini, Menangisnya ubah tangisku jadi puji. Setiap lukanya menyembuhkanku, ku hidup oleh kasih yang tak berlalu. Dia hidup selamanya, maut tak lagi berkuasa. Kubur kosong berseru, Sang Raja bangkit, Yesus Tuhanku. Dia menang, kasih-Nya nyata dalam hidupku selamanya. Dia hidup dan aku pun hidup. Dia hidup selamanya, maut tak lagi berkuasa. Kubur kosong berseru, Sang Raja bangkit, Yesus Tuhanku. Dia menang, kasih-Nya nyata dalam hidupku selamanya. Dia hidup dan aku pun hidup. Dia hidup dan aku pun hidup. Sungguh indah persembahan tarian dan pujian dari anak-anak sekolah minggu dan komisi pemuda kita Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, firman-Nya adalah kehidupan bagi setiap kita. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai suara dan pergumulan, firman Tuhan hadir sebagai terang untuk menuntun langkah kita, memberikan kekuatan, bahkan meneguhkan hati kita. Firman-Nya bukan sekedar kata-kata, tetapi hidup dan berkuasa. Sanggup mengubahkan hati bagi setiap orang yang mau percaya dan taat kepadanya. Mari kita membuka hati kita, merindukan firman yang hidup itu bekerja di dalam hidup kita, menuntun setiap jalan kita dan untuk boleh membawa kita semakin dekat kepadanya.
untuk boleh bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan boleh selalu ada di hati kita. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup yang beri damai sentosa, ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. 主啊，这时刻我们谦卑在你的面前， Untuk kami boleh menyambut firman-Mu yang indah itu. 好让我们能够迎接你那美好的信息， Firman-Mu yang hidup itu. 你的活的道理， Firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. 你的道能够改变我们每个人。 Tuhan, pakai kedua hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. 求主使用你两位充满软弱的仆人， Urapilah 求主高抹， dan pakailah 也求主使 ya 用， setiap firman Tuhan yang disampaikan 好让每一句传达主的信息 boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. 能够成为我们的祝福。 Terima kasih Bapa. 感谢父神， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的圣名， kami berdoa dan bersyukur. 我祷告和感恩。 Amin. 阿门。 Jemaat silakan duduk kembali. 弟兄姐妹们，请坐。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Shalom. 属所爱的弟兄姐妹们啊，平安，大家 Ya. 好， Selamat Paskah bagi kita sekalian. 祝大家复活节快乐。 Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. 啊，弟兄姐妹们，今天我们要思想一个题目，就是他不在这里，他已经复活了。 Suatu hari ada seorang dosen, dia bertanya kepada mahasiswa teologinya. 有一次，有一位神学院的教师问他的学生们， Dia berkata, menurut kalian, apa perbedaan besar antara kekristenan dengan agama-agama yang ada? 他问他的学生们啊，你们看待是怎样啊？基督教和其他的宗教？ Ada yang jawab, kasih. 有的人说它的分别是爱 Ada yang jawab, pengampunan. 啊，有的人回答啊是赦免， Ada lagi yang menjawab, keselamatan. 也有人回答是救恩。 Tapi dosen itu dia berkata, 但是这个神学教师这样说， perbedaan terbesar antara Kristen dan agama lain adalah kebangkitan. 基督教与其他宗教最大的差别就是复活。 Kenapa kebangkitan? 为什么是复活呢？ Karena semua pemimpin agama besar di dunia ini mati mengalami kematian fisik yang kekal. 因为所有宗教的创办人和他们的这个教主都是身体上已经死去了， Hanya satu yang kuburnya kosong, yaitu siapa? 唯有一位是他的坟墓空的，是谁呢？ Siapa yang kuburnya kosong, Bapak Ibu? 是谁？他的坟墓 Yesus yang kita rayakan kebangkitannya hari ini. 只有主耶稣，他的坟墓是空的，就是我们今天所庆祝他已经复活。 Saya mengajak kita untuk melihat kisah ini 啊，我们 menurut versi Matius 我们来看主耶稣复活的故事啊，照作马太福音的翻译。 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja, Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10, dan kita yang berbahasa Indonesia kita dapat mengikutinya melalui slide yang ada di depan. 啊，我会用中文来阅读给大家听啊，阅读印尼文的，请大家注意看啊视频。
马太福音28章第1到第10节这样说：安息日将近7日的头一日，天快亮的时候，莫大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱颤，甚至和死人一样。天使对妇人说：不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以前往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然耶稣遇见他们，说：愿你们平安。他们就上前抱住他的脚拜他。耶稣对他们说：不要害怕，你们去告诉我的门徒，我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。 Ya, tinjau pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Nah, Bapak Ibu, ayat yang pertama mengatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan, ini artinya lebih daripada satu wanita, mereka pergi menengok kubur Yesus. 马太福音刚才第1节这样说：安息日将近7日的头一日，天快亮的时候，莫大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，在那里说的女人是超过1个女人。 Markus dan Lukas dia menambahkan bahwa mereka bukan sekedar pergi menengok atau melihat kubur itu, tetapi mereka juga hendak menaburkan rempah-rempah dan mengoleskan minyak pada tubuh Yesus. 如果马可的记载就是他们不单单要去看坟墓，但是他们带一些香膏呀、一些香料，要去膏主耶稣的身体。 Tujuannya bukan untuk mengawetkan jenazah seperti mengawetkan bumi pada zaman Mesir kuno. 他们的目的不是要去膏抹这个主耶稣的身体，好让他防腐，好像之前这个埃及人怎样膏抹人的尸体，好让他不能够腐坏。 Tetapi rempah-rempah ini digunakan hanya untuk menutupi bau pada jenazah selama masa perkabungan. 但是这个香料是用来掩盖这个尸体的臭味当他们还在这个悲哀的时期里。 Matthew Henry dia mengatakan bahwa tindakan para wanita ini menunjukkan bahwa semangat kasih mereka yang kudus di hadapan Tuhan. 有一位叫做马太亨利，他说他们这样做带着膏抹，就等于他们带着爱主的精神，是圣洁的，他们很爱主。 Mereka rela berkorban biaya dan tenaga membeli rempah-rempah dan minyak yang begitu mahal, dan pagi-pagi buta mereka sudah datang ke kubur Yesus. 他们愿意牺牲金钱、牺牲力量跟时间天还没有亮，他们已经跑去坟墓了。 Tapi sayangnya Bapak Ibu, mereka harus mengurungkan niatnya untuk meminyaki Yesus, karena di ayat yang ke-6 dan yang ke-7a di situ dikatakan. 但是很可惜，因为他们的这个意念没有达到，因为在第6节和第7节上半节这样说。 Yesus yang mereka cari itu sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. 在那里记载，他们所寻找的主耶稣不在那里了，因为他已经复活了。 Dan malaikat itu mengingatkan bahwa apa yang telah dikatakan Yesus sebelum dia disalibkan dan mati. 然后天使就提醒他们，关于主耶稣已经先告诉他们的话，他会死，然后会复活。 Lalu malaikat itu dia menyuruh perempuan-perempuan itu pergi untuk memberitakan hal ini kepada murid-muridnya.
然后天使叮咛他们，好让这些女人去告诉主耶稣的门徒们。 Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal 我想邀请大家来思想下3件事， atau 3 perkataan malaikat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7a ini. 或者我们来思想天使所说的3句话，记载这个第6章和第7节上半节。 Yang pertama adalah ia tidak di sini sebab ia telah bangkit. 第一就是他不在这里，他已经复活了。 Bapak Ibu yang terkasih, tindakan Maria Magdalena dan teman-temannya pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah 弟兄姐妹们，莫大拉玛利亚和他的朋友们，他们这样的行动，就是带一些香料去膏主耶稣的身体的时候， ini mencerminkan keyakinan manusia pada umumnya. 就影射出人类的信仰大多数人的信仰， Bahwa orang mati tetap mati. 就是死了的人仍然是死的。 Bahkan ada orang yang kalau orang tuanya meninggal itu dia bikin kuburan yang besar, yang megah. 甚至有些人，当他的父母去世的时候，他会造很大的坟墓来纪念他的父母。 Kenapa? Karena dia menganggap inilah tempat barunya, rumah barunya, tempat tinggalnya yang terakhir. 他造的坟墓很荒唐，因为他是认为那是他父母最后一个住处。 Maria Magdalena dan teman-temannya itu, mereka percaya bahwa Yesus tetap berada di kubur. 莫大拉玛利亚和他的朋友们，他们认为主耶稣仍然是待在坟墓里。 Namun alangkah terkejutnya mereka ketika mereka sampai di kubur. 但是他们很惊讶，当他们到了坟墓的时候， Satu peristiwa yang di luar nalar mereka. 就是超越他们的理智的事， Sesuatu yang belum terjadi di dalam kehidupan manusia. 在人类的生命之中没有发生过之前的一件事， Yaitu seorang malaikat, dia menyampaikan sebuah kabar berita baik yang mengubahkan dunia. 就是一位天使，他传达了一个信息，就是更改世界的信息。 Malaikat itu berkata, ia tidak di sini. 天使说他不在这里， Sebab dia telah bangkit. 因为他已经复活了。 Bapak Ibu Saudara, pernyataan ia telah bangkit, 这句话他已经复活了， ini bukanlah sekedar informasi biasa. 这不是普普通通的一个信息而已， Melainkan ini adalah sebuah proklamasi kemenangan bahwa Yesus telah menaklukkan maut. 但是这是一个宣告主耶稣凯旋之举，因为主耶稣已经战胜了死亡。 Ini bukan hanya kabar baik bagi perempuan-perempuan itu, 这不是单单好信息对这些女人而已， tetapi ini adalah sebuah kebenaran teologis yang sangat dalam, 但是这是一个很深刻的神学真理， yang telah direnungkan dan ditegaskan oleh para teolog sepanjang sejarah gereja. 就是在教会历史已久以来，所有的神学家他们一直的思考，一直的思念的。 Sebagaimana ditegaskan oleh Herman Bavinck, dia mengatakan kebangkitan Yesus bukan hanya pemulihan hidup biologis, 就好像这个赫尔曼巴温克所说的，主耶稣的复活不单单是身体上的恢复， melainkan kemenangan atas kutuk dosa. 但是是对罪恶的诅咒的一种得胜。 Artinya apa Bapak Ibu? 他的意思是什么，弟兄姐妹们？ Artinya kita sebagai orang percaya kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan terhadap maut. 意思是说，我们信主的人不需要再活着，我们惧怕这个死亡了。 Kita tidak perlu lagi menyerah pada kuasa dosa. 我们不再需要投降对这个罪恶的权势， Kita bisa katakan tidak untuk godaan dosa. 我们对罪恶的引诱，我们可以说不， Karena Tuhan telah menaklukkannya. 因为主耶稣已经打败他了。 Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa itu bagi kita. 主耶稣为了我们，他已经打败罪恶的权势了。 Maka ada begitu banyak anak-anak muda yang terikat dengan pornografi. 很多年轻人他们被这个色情的罪恶捆绑。
Ada begitu anak-anak muda yang begitu terikat dengan pergaulan bebas. 也很多年轻人他们被这个滥交的罪恶捆绑， Seringkali engkau melakukan itu dan engkau menyesalinya. 常常做了一些坏事，他们就会后悔。 Tetapi engkau jatuh lagi 但是你再一次的 di 跌 dalam 入 dosa dan perbuatan yang sama. 陷入同样的罪恶， Saudara ingatlah bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa maut. 我们要记得主耶稣已经打败了这个罪恶的权势。 Maka kalau engkau bersandar pada kuasa itu, engkau pun bisa mengalahkan godaan yang terus datang 如果 kepadamu. 我们依靠主耶稣的权势，已经打败了死亡的，我们也能够打败罪恶。 Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, orang Kristen bisa jatuh, bisa, bahkan pendeta pun sekalipun itu bisa jatuh. 弟兄姐妹们，是否基督徒还能够跌入最终吗？当然行甚至牧师们也能够。 Tetapi jangan katakan saya tidak bisa lepas dari dosa ini. 但是不要说我不能从这个罪恶的捆绑里解脱， Kita pasti bisa lepas. 我们肯定能够解脱的。 Orang percaya akan mati, iya, semua orang akan mati. 信主的人会死吗？是的，所有的人都会死。 Tetapi kematian itu tidak akan menguasai orang percaya untuk selama-lamanya. 但是这个死亡不会控制信主的人，直到永永远远的。 Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26, dia mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. 在约翰福音第11章25、26节，主耶稣这样说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。” Kenapa tidak akan mati selama-lamanya? 为什么永永远远不会死呢？ Pasal 6 ayat 40 mengatakan, 在第6章第40节这样说， saat orang percaya meninggal, 就是当信主的人死去的时候， rohnya itu akan masuk di dalam kekekalan. 他的灵魂就会进入永恒， Dan tubuhnya yang dikubur, tubuhnya yang dikremasi itu satu saat akan dibangkitkan. 然后他的身体被埋葬了，或者被火焚了，但是有一天在末日他会复活。 Karena itu Bapak Ibu kita patut bersyukur untuk kemenangan Kristus atas maut. 所以我们应该非常感谢神，因为主耶稣已经打败了死亡， Sehingga maut itu 好让这个 tidak 死亡 lagi membelenggu kita untuk selamanya. 不再永永远远的捆绑我们。 Dan kita juga bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, 我们也感谢神，因为我们拥有活的神， Tuhan yang telah bangkit. 已经复活的神。 Karena ia hidup maka dia mendengar setiap seruan kita. 因为他是活着，所以我们向他的每一个呼喊，他都能够听得见。 Dan karena dia hidup, dia juga dapat menjawab setiap apa yang kita doakan menurut waktu dan kehendaknya. 因为他也是活的，所以遵照他的时间，他会回答我们每一个人的祈求和祷告的。 Itu yang pertama Bapak Ibu. 这就是第一件事，弟兄姐妹们。 Perkataan malaikat yang kedua adalah 天使第二句话就是， sama seperti yang telah dikatakannya. 就是好像他所说的。 Lukas 24 ayat 6 lebih jelas. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. 在路加福音24章第6节更明显的说，你要记得他对你们所说的。 Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, para wanita ini mungkin mereka lupa akan janji Tuhan karena hati mereka itu dipenuhi dengan kesedihan. 这些女人可能他们忘记了主耶稣的应许，因为他们的心充满了这个悲哀。 Tetapi perkataan malaikat ini kembali mengingatkan mereka tentang apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. 但是这位天使提醒了他们关于主耶稣曾经所说的一些话。 Yesus dia berkata, ia akan dibunuh. 主耶稣说这个人子会被杀， Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. 但是第3天他会复活。 Jadi kebangkitan adalah salah satu bukti nyata akan penggenapan janji firman.
所以主耶稣的复活就是成全了上帝的应许。 Kebangkitan menegaskan bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah adalah kebenaran yang tidak bisa digagalkan oleh konspirasi manusia manapun. 上帝的应许，主耶稣的复活应验了上帝的应许，不能够用人无论怎样用的计谋可以败坏它。 Saudara, kekuatan pemuka agama dan penguasa yang bekerja sama untuk menyegel makam Yesus. 弟兄姐妹们，这些文士和这个祭司们，他们用他们的权柄来封掉主耶稣的坟墓。 Tentara yang mereka tempatkan untuk menjaga kubur Yesus. 他们所派去的这个兵丁来关守主耶稣的坟墓的。 Bahkan berita bohong yang mereka sebarkan tentang kebangkitan Yesus. 甚至他们传出来的一些谎言关于主耶稣的复活的。 Semua itu terbukti tidak berdaya. 这一切都是证明了无效。 Karena kebenaran firman Allah itu jauh lebih berkuasa daripada pemuka agama dan penguasa yang ada saat itu. 因为上帝的真理远远超过这些宗教领袖们他们的权势。 Dan ketika hukum alam itu menyatakan bahwa sesuatu yang sudah mati pasti akan berbau busuk dan tidak akan hidup lagi. 然后这个自然的这个规条就是一个死去的生物肯定会发出臭味的。 Tetapi kebangkitan itu justru menunjukkan bahwa Allah adalah sang pencipta alam. 但是因为这个复活，相反了，显露出这个复活，因为他是创造天地万物的主， Sehingga hukum alam itu tidak bisa membatasinya. 所以自然的条例根本不能够限制它。 Bapak Ibu, malaikat itu dia tidak membawa berita baru kepada Maria Magdalena dan teman-temannya. 实际上，天使根本没有带新的信息给玛利亚和她的朋友们， Ia hanya mengingatkan mereka berita lama yang pernah Yesus ucapkan. 他只是提醒他们关于主耶稣之前已经告诉过他们的信息而已。 Dan berita itu mengubahkan hidup mereka. 然后这个信息改变了他们整个生命， Dari hati yang dikuasai oleh air mata kesedihan 从一颗心被这个眼泪、悲痛控制的， menjadi satu sukacita yang berlimpah. 成为从中满满喜乐的心。 Charles Spurgeon dia mengatakan demikian. Ingatan akan janji-janji Allah adalah obat terbaik untuk kesedihan yang berlebihan. 查尔斯·史布真这样说：如果我们谨慎上帝的应许，就是治愈我们过度悲痛的最好的良药。 Karena itu Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹们， setiap kali hati engkau sedih, 每一次当你难过的时候， apapun penyebabnya, 无论它的原因是什么， apakah disakiti oleh orang yang engkau cintai, 是否被你所爱的人伤透了， atau engkau ditipu oleh teman yang selama ini engkau percaya, 或者你被因为你这一久以来相信他的朋友已经欺骗你了。 bagi anak-anak muda mungkin engkau ditinggalkan oleh kekasihmu, 可能对年轻人，你被你的爱人抛弃， sekalipun engkau bisa cari yang lain. 虽然你可以找别的， Mungkin ada anak-anak kita yang sulit diatur. 或者我们有孩子很难管教的， Ada begitu banyak orang tua yang merasa kesepian karena kurang perhatian dari anak-anak. 有很多父母感觉很孤单，因为他的儿女们根本没有关怀他。 Mungkin hatimu bersedih karena semua itu. 或者你的心正在伤痛，因为这一切的事， Obatnya cuma satu. 他的药只有一种， Baca dan renungkanlah firman Tuhan. 要思想阅读神的话语， Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. 因为神的话语是活的，蛮有权利的， Dia mampu mengobati setiap hati yang terluka. 他能够医治每一颗伤透的心， Dia sanggup menguatkan yang lemah. 他也能够兼顾那软弱的， Dan dia memberikan pengharapan baru bagi yang percaya. 并且给信主的人给他新的盼望。 Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan adalah landasan iman kita. 神的话语是我们信心的基础。 Setiap janji firman
每一次上帝的应许 pasti akan digenapi. 肯定会成全的。 Kalau kita lihat kehidupan Yesus, 如果我们注意看主耶稣的生平， sebelum dia lahir, 他还没有诞生之前， firman Tuhan sudah mengatakannya. 神的话语已经应许了。 Dan kelahiran Kristus adalah satu penggenapan. 然后主耶稣的诞生是一个成全， Ada nubuat tentang kematiannya. 也有先预言他的死。 Jumat Agung dalam perayaan kita, peringatan kita kemarin, itu kita melihat sudah digenapi. 当我们纪念这个受难节的时候，已经成全了上帝的应许。 Janji kebangkitannya juga sudah digenapi. 神的应许关于主耶稣的复活也已经成就了。 Dan kita yakin dan percaya Bapak Ibu. 我们非常的相信弟兄姐妹们， Janji kedatangannya kelak yang kedua kali 主耶稣将来第二次的再临， juga pasti akan digenapi oleh Kristus. 这个应许肯定基督也会成就的。 Hanya menjadi satu pertanyaan bagi kita. 只有成为一个我们要提问的， Bagaimana caranya kita hidup supaya nanti kedatangan Kristus yang kedua kita pun turut bersama dengan Dia. 我们要用怎样的方式去生活，好让主耶稣第二次再来，我们可以与他同在。 Apa yang harus kita lakukan di zaman penantian ini? 我们需要做什么？在我们等待的时期里， Maka jawaban malaikat atau perkataan malaikat yang ketiga ini adalah sebagai satu jawaban bagi kita sekalian. 所以第三句天使的回答给这个女人们，就是我们的回答。 Apa yang harus kita lakukan di zaman penantian ini? 在我们等待时期，我们应该做什么呢？ Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa dia bangkit. 马上去，并且告诉他的门徒们，他已经复活了。 Inilah yang harus kita lakukan di zaman ini. 这就是我们在这个时代应该做的事。 Pergi memberitakan Kristus yang bangkit itu. 我们去传主耶稣已经复活的信息。 Saudara, malaikat tidak hanya memberikan informasi tentang kebangkitan Kristus, 弟兄姐妹们，天使不单单给这个资讯关于主耶稣从死里复活， tetapi dia mengarahkan mereka untuk pergi memberitakan kebangkitan Kristus kepada murid-muridnya yang lain. 但是他指引他们，好让他去告诉主耶稣的门徒们，告诉他们主耶稣已经复活了。 Saudara, kebangkitan Kristus itu tidak boleh berhenti pada kekaguman kita secara pribadi. 弟兄姐妹们，主耶稣的复活不可以停止在我们觉得这个被迷住， Melainkan harus berlanjut pada penugasan misi Kristus. 但是应该继续到主耶稣的差遣我们这个使命。 Bapak Ibu, misi Kristus bukan sekedar bicara tentang program gereja yang banyak. 主耶稣的使命不单单说我们的教会很多种种的程序计划， Melainkan sebuah respon logis terhadap kemenangan Kristus. 但是是一种逻辑的回应对主耶稣的得胜。 Matthew Henry dia menjelaskan bahwa karena Kristus telah menyelesaikan pekerjaan penebusan sebagai imam, kini dia memerintah sebagai raja. 有一位叫做马太·亨利的说，因为基督已完成救赎大功，他已经成为君王了，因此 Maka perintah misi ini adalah perintah seorang raja. 所以这个使命是君王的命令。 Kalau itu perintah raja, bisakah kita sebagai rakyatnya ini menolak? 如果那是君王的使命，是否我们成为他的这个子民可以拒绝吗？ Tidak ada satupun yang dapat menolaknya. 没有一个人可以拒绝这个命令。 Biarlah ketika kita pergi menjalankan misi Kristus ini, 但愿当我们出去来遵守主耶稣使命， kita tidak menjalankan dengan kekuatan kita sendiri. 我们不是靠自己的力量来实行的， Tapi ada kekuatan Kristus yang menyertai kita di sepanjang zaman. 但是这个路程一整个路程有主耶稣的力量。 Kenapa kita harus pergi bermisi? 为什么我们需要出去遵这个使命呢？ Pergi memberitakan Injil, 出去传福音呢？ pergi bersaksi. 然后出去做见证呢？ Karena Sang Raja Yesus Kristus itu dia memerintahkan kepada kita. 因为主耶稣那位君王是命令我们， Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. 你们要去10万民做我的门徒。
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 然后奉父子圣灵的名给他们施洗， Pergi memberitakan Injil, menjadikan bangsa murid ini adalah tugas kita bersama. 要去使万民成为主耶稣的门徒，这就是我们所有人的义务。 Tetapi membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 但是奉父子圣灵的名给他们施洗， Itu adalah tugas yang diberikan kepada para pendeta, 那是给牧师们的义务， para hamba Tuhan. 就是神的仆人的义务。 So kita pergi bermisi agar manusia tidak lagi melihat kubur kosong itu sebagai satu tempat yang terakhir. 我们遵这个使命，我们出去传福音，好让主耶稣的坟墓不是突然的空。 Mereka tidak lagi melihat kematian itu sebagai satu relung gelap yang begitu menakutkan. 人不再看死亡就是成为一个耶林，就是非常恐怖的一件事。 Sebab Kristus, dia telah menaklukkan kematian itu. 因为主耶稣已经打败了这死亡。 Saudara, inilah berita sukacita yang harus kita beritakan dan saksikan. 这就是喜乐的信息，我们应该做见证，我们应该传出去的。 Yesus tidak ingin kita dengar dan menyimpannya baik-baik berita ini. 主耶稣不要我们听见了这个信息，然后把它好好的藏起来。 Tetapi dia ingin kita pergi, saksikan agar banyak orang boleh diselamatkan. 他要我们出去做，为他做见证，好让很多人能够得救。 Seorang nenek dia berkata kepada pendetanya dengan sedih. 有一位婆婆，她对她的牧师这样说，她很难过的说， Dia berkata, Pak Pendeta, 她说牧师， dulu saya bisa melayani begitu banyak hal di gereja. 以前我可以做很多的侍奉在教会里， Saya memasak untuk orang yang melayani di gereja. 在教会我为那些圣工人员可以煮菜， Saya membantu kegiatan itu dan ini. 我可以帮助这个活动或者那个活动， Saya terlibat mengunjungi orang yang sakit, 我也参与探访那些生病的人， besuk jemaat yang sudah tidak datang. 探访那些很久没有来教会的会友们。 Banyak sekali yang bisa saya kerjakan waktu dulu. 之前我做了很多圣鼓， Tetapi sekarang tubuh saya begitu lemah. 但是现在我的身体非常的软弱了， Pikiran dan pendengaran saya juga sudah memudar. 我的思想已经模糊，我的这个耳朵也有点聋。 Pendeta itu dia berkata kepada nenek ini. 这个牧师对这位婆婆说 Dia berkata, kalau begitu saya punya satu pelayanan khusus untuk ibu. 如果是这样的话，我有一个很特别的圣工要托付给你的。 Wah, ibu ini senang sekali. 这位婆婆很高兴， Melihat pendetanya masih mempercayakan tugas pelayanan di usianya yang sudah senja. 因为觉得她的牧师还能够托付她很重要的任务，虽然她已经年纪老迈。 Lalu pendeta itu berkata, aku ingin ibu setiap hari menyaksikan Kristus kepada siapapun. 我要你每一次都对所有的人，无论何人，对他们见证主耶稣。 Tugas ibu sekarang adalah bersaksi tentang Kristus. 你的义务现在就是为基督做见证。 Lalu setiap hari ibu itu dia menyaksikan Kristus. 所以这个婆婆每一天都在为基督做见证了。 Pertama-tama dia menyaksikan kepada keluarganya. 刚刚开始，她对她的家人做见证。 Dia cerita tentang Kristus kepada anak menantu dan cucunya. 她对她的儿子、媳妇儿、她的孙子们说关于主耶稣。 Dia doakan mereka, dia ajak mereka datang ke gereja. 她为他们祷告，然后叫他们来教会。 Lalu dia pergi ke taman menjumpai opa-oma yang ada di situ. 然后她去花园去遇见这些年纪老迈的这个男人或者女人。 Dia berkenalan, lalu kemudian dia ceritakan tentang Kristus yang bangkit itu. 与他们认识，然后诉说关于主耶稣已经复活的主。 Dan dia doakan mereka setiap hari, dia ajak mereka ke gereja. 然后每天为他们祷告，也约他们去教会。 Beberapa tahun kemudian gereja itu mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. 然后几年过了，这个教会就发生了很大的复兴， Banyak orang datang kepada Tuhan. 很多人来到主面前。 Karena apa? Karena pelayanan sang nenek tua ini.
为什么呢？因为这位婆婆的侍奉。 Dan suatu hari Pak Pendeta berkata kepada jemaatnya, 有一天牧师对这个会友们说， kalau kalian ingin tahu salah satu rahasia kekuatan gereja kita, 如果你们想知道我们教会复兴的一个秘密， ini karena ada seorang nenek yang sudah lanjut usia yang tiap hari bersaksi mendoakan orang-orang untuk percaya dengan setia. 全部都是归功于这位婆婆，因为她每天都跟人家做见证关于主耶稣，所以很多人信主。 Boleh tepuk tangan buat nenek ini? 可以为这位婆婆拍手吗？ Saya tulis GKY Pontianak. 我在那里写我们坤甸国语堂。 Harapan saya ada banyak opa, oma, bapak, ibu yang mungkin sudah tidak bisa lagi jadi pengurusan karena faktor usia. 我盼望已经年纪老迈的爷爷们、婆婆们他们不能够参与圣工，因为这个年龄的缘故。 Tapi jangan lupa kita masih punya tugas khusus dari Kristus, yaitu menjadi saksinya. 但是我们不要忘了，我们有特别的义务，就是成为主基督的见证人。 Ini menjadi harapan kami sebagai hamba Tuhan. 这就是成为我们所有神仆人的盼望。 Tugas ini bukan hanya tugas kami hamba Tuhan, 这个义务不是单单我们神仆人的义务， tapi tugas kita bersama. 但是是我们所有人的义务。 Kalau hari ini kita melihat ruangan ini penuh dengan jemaat, 如果今天我们看我们的教会现在是满座， kita berharap kalau kita sama-sama bersaksi kepada satu orang saja, satu orang kepada satu orang saja. 我们很盼望，如果我们每个人单单对一个人做见证，只有一个人就够。 Maka pasca tahun depan ibadahnya berapa kali? 2 kali, karena 1 kali sudah tidak muat. 明年我们的复活节就要办2次的聚会，为什么？因为不够做了。 Amin, Bapak Ibu? Amin. Aminnya kurang kencang, amin. 阿明， Ya, puji Tuhan ya. 感谢主。 Bapak Ibu, ada seorang nenek 93 tahun, ini di Greenfield. 弟兄们，在我们绿村的国语堂有一位婆婆已经93岁了。 Suatu hari dia datang ke saya. 有一天她来找我， Dia katakan, Pak Paulus, saya ini sudah nggak mampu lagi. 她对我说：“保罗牧师，我已经没有力量了。 Dulu saya memang pengurus Kaleb. 之前我是这个加勒的团契的这个委员会， Setiap minggu saya ikut besuk. 每个礼拜我参与探访。 Ada orang sakit, saya pun ikut besuk. 有人病了，我也探访他。 Saya giat melayani Tuhan. 我很殷勤侍奉神。 Saya sekarang sudah tidak kuat lagi. 现在我没有这个力量了， Tapi dia katakan, saya mau terus ajak orang untuk datang ke Komisi Kaleb. 但是我要一直邀请人来参与我们加勒的团契。 Saya akan terus doakan untuk Komisi Kaleb. 我会一直的支持用我的祷告。 Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. 感谢神弟兄姐妹们。 Hampir setiap kali persekutuan Komisi Kaleb itu selalu ada orang baru. 每一次我们加勒的团契都会有新的人来。 Dan Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa di Komisi Kaleb. 上帝一直的加增我们的这个加勒团体的团契的人数。 Saya yakin Tuhan melihat upaya nenek ini. Doa-doa didengar oleh Tuhan. 我相信上帝看见了这位婆婆的努力，然后她的祷告，上帝都已经垂听了。 Dan saya yakin dan percaya di tempat ini kalau kita punya hati seperti itu, 我也相信在这个地方，如果我们拥有这种的一颗心， GKY Pontianak pun akan terus diberkati dengan jiwa-jiwa baru. 坤甸的国语堂肯定上帝会祝福借助很多新得救的灵魂。 Mari tundukkan hati, kita berdoa. 我们低下我们的心，我们来祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh merenungkan tentang kebangkitan Tuhan. 主啊，感谢你，我们可以思想关于主耶稣的复活。 Kebangkitan-Mu mengajarkan kami untuk tidak takut lagi terhadap yang namanya maut. 你的复活教导我们不再害怕对这个死亡， Karena Engkau telah mengalahkannya. 因为你已经打败了死亡。 Dan Engkau memberikan harapan yang baru, Ini yaitu kira- hidup yang kekal bagi setiap kami. 我们新的盼望就是永恒的生命。 Kami bersyukur untuk firman Tuhan
我们感谢主你的话语， adalah firman-Mu yang dapat kami percaya. 我们可以信靠的你的话语， Karena setiap janji firman pasti digenapi. 因为每一个应许，上帝肯定会成就的。 Karena itu biarlah Tuhan tolong kami 所以祈求主帮助我们， setiap kali kami dalam pergumulan yang berat. 我们每个人如果拥有很严重的挣扎， Kami boleh datang di hadapan Tuhan. 我们可以来到神的面前， Karena kami tahu janji firman Tuhan. 因为我们知道神的话的应许。 Engkau Allah yang peduli. 你是关心我们的 Engkau 主， Allah yang mengerti 你是明白我们的主。 setiap pergumulan hidup kami. 我们生命里每一次的艰难， Tuhan terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup. 主要感谢你。如果今天你还给我们机会可以活着， Yang artinya Tuhan masih memberikan kami kesempatan juga untuk menjadi saksi Tuhan. 就等于你仍然给我们机会成为主你的见证人。 Tuhan tolonglah kami. 主啊，求你帮助我们。 Kami tidak selalu mengeluh akan kelemahan-kelemahan kami. 我们不常常埋怨关于我们的软弱， Tapi kami boleh meletakkan setiap kelemahan kami 但是我们可以放下我们每一个软弱 di，bawah salib Kristus. 在基督十字架下， Dan Tuhan berikan kami kemampuan 求主给我们力量 untuk bersaksi tentang kebangkitan-Mu. 来做见证，因为你复活， Keselamatan yang Yesus sediakan bagi kami. 主为我们准备的救赎， Kepada siapapun, 对无论何人， Tuhan tolonglah kami. 求主帮助我们。 Kami menyerahkan jemaat GKI Pontianak di tempat ini. 我们将坤甸国语堂的会友们交托， Kami menyerahkan untuk Gembala Sidang, Guru Injil Denianto beserta dengan hamba-hamba Tuhan dan pengurus yang ada. 我们也将张永福传道交托与其他的传道们， Tuhan terus berikan kesehatan. 求主给我们同心合意。 Tuhan taruh di dalam hati mereka 主啊，放在他们每个人心里， satu perintah Tuhan untuk Justru menjadi sudah mingling. saksi memberitakan Injil. 要成为见证人，要传福音， Sehingga kami pun boleh melihat Jemaat Pontianak boleh semakin bertumbuh. 好让我们能够看得见在坤甸里的能够复兴， Dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. 并且主的名得荣耀。 Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. 主啊，待会儿我们要准备我们的心来迎接圣餐。 Kami bersyukur karena sekali lagi Tuhan boleh mengundang kami untuk menghampiri meja perjamuan-Mu. 我们感恩，因为再一次主你邀请我们来复习， Untuk mengingat kasih Tuhan yang besar bagi kami. 来纪念主你那至大的爱对我们。 Sebelum kami menerima roti dan anggur, ya Tuhan, 我们还没有领受这个饼和酒之前， Engkau tiliklah setiap hati kami. 求主你检查我们每个人的心。 Kalau masih ada dosa, kesalahan yang kami simpan sampai saat ini. 如果还有错误、罪恶，我们还一直藏着到今天。 Oh Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu. 主啊，在你的面前，我们承认， Dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami. 我们祈求主你的怜悯可以赦免我们， Supaya kami layak menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. 好让我们能够配的领受圣餐，代表主身体。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，感谢你， Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. 唯有奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, perjamuan kudus disediakan bagi setiap kita yang sudah baptis dewasa atau yang sudah di CD. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis dewasa atau di CD diharapkan tidak mengambil roti dan anggur terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan sebuah pujian sambil petugas akan menyiapkan meja perjamuan bagi kita sekalian. Dekat ke salib-Mu. Dekat
musik memainkan pujian ini dengan lembut. Mari masing-masing kita berdoa dalam hati. Siapkan hati untuk menerima roti dan anggur. Bapak Ibu yang akan menerima roti dan anggur, silakan bangkit berdiri. Silakan duduk kembali yang sudah menerimanya. Kalau ada di antara kita yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan untuk bisa dilayani. Oh ya, ada satu di sebelah kanan.
Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam perjamuan, Yesus dengan murid-muridnya, dia mengambil roti, mengucap berkat atasnya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku." Kita makan bersama dengan ucapan syukur. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari sama-sama kita minum dengan satu ucapan syukur. Kuri Inje Deni akan pimpin kita dalam doa pengucapan syukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih kepada Dikau. Terima kasih melalui perjamuan kudus hari ini. Boleh mengingatkan kami kembali betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kasih yang tidak hitung-hitungan. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang Engkau nyatakan melalui tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga melalui itulah kami boleh mengalami akan penebusan. Hidup kami boleh dipulihkan dengan Engkau. Dan kami pun boleh memiliki akan hidup yang baru. Tuhan, kami menyadari kami adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika kami merefleksikan diri kami. Kami bukan orang yang layak, kami bukan orang yang baik. Kami mungkin lebih jahat dibanding orang-orang di luar sana, Tuhan. Tapi oleh anugerah-Mu, Engkau terima kami satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami rindu perjamuan kudus hari ini bukan hanya menjadi satu acara upacara agama yang kami lakukan, tapi betul-betul ini menjadi satu transform hidup kami diubahkan. Tuhan, ketika kami nanti selesai ibadah, kami kembali ke tempat rumah kami dan kami melakukan aktivitas-aktivitas kami. Tuhan, biarlah kami boleh punya hidup yang menyatakan Tuhan. Kami berani sama seperti firman-Mu pergi menyatakan Injil, cerita Injil. Tadi sama seperti satu nenek tua yang di dalam usianya yang senja, dia pergi menyatakan Kristus, menceritakan kasih Kristus. Sehingga dalam hidupnya sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami rindu hidup kami pun demikian. Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami adalah anak-anak-Mu yang menceritakan, yang menyatakan kasih Tuhan, menyatakan Injil kepada orang-orang lain, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih yang sama, anugerah yang sama seperti kami terlebih dahulu mengalami kasih dan anugerah itu. Terima kasih. Ini doa syukur kami yang kami mintakan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti kasih dan pengharapan yang hidup bagi setiap kita. Cinta dan kasih-Nya begitu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada kasih yang sama seperti kasih-Nya di dunia ini, yang sanggup dan mau menerima kita apa adanya. Maka sebagai ungkapan syukur akan kebaikan Tuhan, yang kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah yang terus Dia limpahkan dalam hidup kita, kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkanlah persembahan terbaikmu di hadapannya. Paduan suara akan mempersembahkan sebuah pujian yang akan mengiringi kita di dalam persembahan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Hanya kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan pengampunan dan juga yang sudah memenangkan kami atas dosa-dosa kami. Kami bersuka cita dan bersyukur. Bapa dalam surga, hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dan juga akan kemenangan Tuhan atas maut dan juga dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami begitu bersuka cita ketika sampai hari ini kami tidak pernah berhenti merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kami juga boleh terus merasakannya lewat bagaimana Tuhan boleh senantiasa memberkati kehidupan kami dengan berlimpah-limpah. Baik itu lewat pekerjaan kami, lewat pendidikan kami, lewat relasi kami, lewat keluarga kami, dan lewat setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah mempersembahkan apa yang paling baik yang bisa kami persembahkan. Kiranya Tuhan yang boleh melihat kesungguhan hati kami dalam memberikan persembahan hari ini. Tuhan juga yang boleh senantiasa memberkati baik tangan-tangan yang sudah memberi maupun juga tangan-tangan yang belum sempat memberi. Engkau juga yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah hanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan biarlah ya Bapa, kami juga boleh diingatkan bahwa persembahan yang terbaik tidak hanya dilihat dari seberapa besar persembahan yang kami berikan, tapi bagaimana lewat kehidupan kami Tuhan boleh pakai kami senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang menang atas maut dan juga yang berkuasa atas kehidupan kami. Hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah. Kita bersyukur saudara bahwa hari ini kita boleh sama-sama bersuka cita dengan seluruh dunia. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan akan kuasa kematian, kuasa maut. Maka kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sesungguhnya menjadi orang yang juga punya pengharapan yang sama. Karena Kristus sudah bangkit, maka kita pun punya kuasa untuk boleh mengalami yang namanya kebangkitan itu. Saudara-saudara, tadi pendeta Paulus mengingatkan kepada kita, Kristus sudah bangkit dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan punya tugas. Apa tugas kita? Yaitu nyatakanlah kasih Tuhan. Pergilah, ceritakanlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada orang-orang yang kita kasih, supaya mereka pun boleh mengalami akan kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, biarlah Paskah tahun ini boleh membakar kembali akan spirit, akan semangat kita untuk kita boleh hidup melayani akan Tuhan di dalamnya. Terima kasih buat pendeta Paulus Chandra, terima kasih Musa boleh melayani kami hari ini, baik melalui firman Tuhan dan juga memimpin perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Dan juga tidak lupa berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang boleh melayani, baik sebagai pemusik, sebagai MC singer, penterjemah, kemudian ada mulmed, ada penyambut, pembawa kolektan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya saudara, ada panitia yang berjeli lelah memikirkan akan semua acara yang ada. Minta panitia boleh bangkit berdiri, boleh, supaya kita boleh mengucapkan terima kasih. Panitia Jumat Agung Paskah boleh bangkit berdiri. Saudara-saudara, ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menggumulkan, memikirkan akan acara baik Jumat Agung dan Paskah sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati akan setiap pelayanan yang ada. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita, apakah ada yang pertama kali datang ke ibadat di tempat ini? Kalau ada boleh bangkit berdiri, boleh. Yang pertama-tama saya mau panggil dulu, ada Semuyani boleh bangkit berdiri. Nah, ini Semuyani adalah semuanya pendeta Paulus ya. Hari ini dari hari Kamis datang ya, mendampingi akan Musa. Terima kasih semua boleh luangkan waktu di tengah kesibukan untuk boleh hadir bersama-sama beribadah. Ada lagi yang pertama kali datang, ada? Ada Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kanan ada? Ya, ada ya, satu. Ya, selamat datang. Ada lagi? Ya, semua adalah jemaat yang setia. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, ada hal yang ingin saya sampaikan. Saudara, nanti setelah ibadah selesai jangan langsung pulang ya. Kita semua turun ke lantai 1 ya, lantai bawah. Di situ kita ada kebersamaan dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung acara potluck yang sudah diberikan. Terima kasih buat persembahannya. Dan juga nanti di bawah saudara ada acara yang sangat spesial begitu ya. Acara ini bisa diikuti dari anak-anak sekolah minggu, katanya sampai kepada yang lansia begitu ya. Acara apakah itu? Nanti saudara-saudara boleh temukan jawabannya ya. Jadi jangan pulang dulu ya. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita pengutusan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dan yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita naikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doa berkat dipimpin oleh pendeta Paulus Chandra. Mari saudara-saudara,
kita kembalikan segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya kepada Dia, Raja segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan keagungan, Kuasa dan keagungan hanyalah bagi Tuhan. segala kemuliaan, segala kejayaan, kejayaan hanya bagi Puji Allah sumber berkah. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.